Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga dipermudahkan urusan semua. Terima kasih kerana sudi lagi menghampiri ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah in the house. Okey, kita tak mengunci banyak. Kita akan teruskan dengan episod yang ke-69, sambungan kepada episod yang semalam yang usung mayat begitu kan. Baik, kita teruskan dengan episod yang ke-69 daripada Tok Awang. Perempuan janda bersuami 7. Asyuk. Angin malam yang bertiup kencang bagaikan menggoncang usungan mayat yang terapung-apung di udara, laksana perahu di tengah ombak. Di tengah samar silauan cahaya bulan yang malap akibat hujan gerimis merintik halus, Mat Kanun tidak berganjak mengisar tumit ke tanah. Berpusing-pusing usungan mayat di udara setiap kali Mat Kanun kisarkan tumit ke tanah. Ketika itu terdengar kesakitan hingga usungan mayat itu bergegar. Sekaligus pula seolah-olah mayat di dalam usungan tersebut menggelepar apabila Mat Kanun menghentak kuat tumit ke tanah. "Kamu nak buat apa dengan aku ni, Mat Kanun?" Lantas kedengaran suara parau dari dalam usungan mayat. Sengaja Mat Kanun tidak menyahut apa-apa, tetapi menghembus perlahan dengan membacakan 3 kali Al-Fatihah. Serentak dengan itu, usungan mayat berpusar kuat diikuti dengan jeritan nyaring yang tidak ketahuan. Dari bucu usungan mayat itu terpancut air kehijauan yang berbaur hanyir. Apabila usungan mayat itu berhenti berpusar, sekaligus tutupannya terpelanting terus menerjah ke arah Mat Kanun. Belum pun sempat tutup usungan itu menyinggahi Mat Kanun, tiba-tiba kilat memancar di udara menyambarnya. Tutupan mayat itu terbakar lantas terpelanting jauh di hadapan Mat Kanun yang tidak berundur ke mana-mana. Ketika ini bingkas bangun perempuan hodoh dengan rambutnya mengerbang dari usungan tersebut. Perempuan hodoh itu mengilai panjang seolah-olah mengejek Mat Kanun. Dengan tidak mempedulikan perempuan hodoh itu, Mat Kanun mengisar tapak tangannya terus membacakan surah Al-Ikhlas. Sekaligus usungan mayat jatuh terhumban ke tanah, tetapi perempuan hodoh berambut mengerbang itu berlegar-legar di udara. Semasa dia mahu menyerbu ke arah Mat Kanun, perempuan hodoh itu menggelepar laksana tersangkut pada jaring yang terlentang. Maafkan saya, bukan terlentang, jaring terentang. Apabila dia mengangkat kepala, terkebil-kebil mata perempuan hodoh itu melihat saya terconggok dalam lingkaran cahaya yang memutih. "Aku ni tak bermusuh dengan kamu, Ustaz." Rungut perempuan hodoh itu menyembunyikan muka di sebalik rambut mengerbangnya. Memang saya tidak menyahut apa-apa tatkala berhadapan dengan perempuan hodoh tersebut. Tetapi Mat Kanun sudah azan 7 kali, menyebabkan berpuluh-puluh tombak menerjah ke dada perempuan berkenaan. Sekaligus pula perempuan hodoh itu jatuh tercampak ke tanah. Perlahan-lahan dia merangkak terus masuk semula ke dalam usungan mayat. "Aku nak pergi sekarang." Gerutu perempuan hodoh itu tergetar-getar macam merayu supaya Mat Kanun tidak meneruskan azan. "Kalau nak pergi, kenapa kau tak pergi dari tadi lagi?" Jerkah Mat Kanun memberi amaran akan merejam dengan tombak yang berpuluh-puluh. "Tak ada siapa nak usung aku ni," sahut perempuan itu menggeleng-geleng lemah menahan tusukan tombak yang bercancang pada dadanya. "Hah, kau usunglah sendiri." Sengaja Mat Kanun mengejeknya, lantas menuding jari mengingatkan perempuan itu supaya segera berundur. "Macam mana nak usung sendiri?" Tersengih-sengih perempuan hodoh itu mengeling ke arah saya bagaikan merayu meminta belas kasihan. "Kamu fikir Ustaz nak kasihankan kamu ke?" Terus Mat Kanun mencebik bibir dengan menghembus 3 kali lantas membacakan. Baik, di sini saya akan bacakan, kalau tersilap minta perbetulkan nanti di ruangan komen Okey. Terus Mat Kanun mencebik bibir dengan menghembus 3 kali lantas membacakan. "Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Minta maaf di sini sebab dia tulisan dia Rumi. Jadi takut sebutan dia jadi tak betul. Dia Rumi. Kalau dalam Arab atau Jawi itu insya-Allah boleh betul lagi. Boleh perbetulkan saya
ruangan komen. Sorry guys. Baik, kita teruskan. Terlalu marah perempuan hodoh itu disebabkan Mak Kanun terus-menerus berdoa sekalipun tombak berpuluh-puluh masih tercancang pada dadanya. Dia menggeliat-ngeliat tahan kesakitan akibat tusukan tombak berkenaan tidak dapat dicabut. Beberapa kali dia menyeru lelaki tidak berkepala supaya menjengah muka untuk mengusungnya. Tetapi tiada siapa pun yang menjonggol di situ. Dalam keadaan marah, perempuan hodoh itu menyemburkan air pekat berwarna hijau dari mulutnya. Cepat-cepat Mak Kanun mengelak disebabkan semburan air liur perempuan hodoh itu menyinggahi belukar anak kayu berhampiran. Tiba-tiba menjadi hangus laksana terbakar. Apabila perempuan hodoh itu cuba mengancam Mak Kanun, tidak bertangguh saya mengisar tapak tangan hingga terasa seolah-olah meramas jantung. Sekaligus perempuan hodoh itu terjerit kuat, lantas menekuk dada dengan lidah yang terjelir. Tercungap-cungap dia merayu, memberitahu mengenai jantungnya bagaikan diramas kuat hinggakan sukar untuk bernafas. Segera Mak Kanun mengejeknya kerana tidak mampu bertahan setelah terasa jantung bagai diramas kuat. Menggelepar, dia memberi isyarat tidak akan menyerang Mak Kanun lagi setelah lidahnya terjelir menahan kesakitan. Lantas, perempuan hodoh itu merungut-rungut mengakui mengenai dirinya yang lama dikurung oleh moyang labang di bawah himpitan batu bertimpuh di kaki bukit. Terketar-ketar perempuan hodoh itu memberitahu mengenai Uda-Liah. Lama sangat menjanda semenjak ditinggalkan suaminya Patih Kibin. Tiba. Elok laju kita baca tiba-tiba cerita pasal Uda-Liah lama sangat menjanda pula Okey, baik, kita teruskan. Marah sangat Patih Kibin apabila keluarga Uda-Liah menuduh dia sengaja harapkan menumpang di kampung berkenaan. Kalau tidak berkahwin dengan Uda-Liah, nescaya Patih Kibin tidak diterima sesiapa pun. Memang tersinggung Patih Kibin apabila mengungkit mengenai dirinya yang berkulit hitam seolah-olah tidak sepadan dengan Uda-Liah. Sebab itu, dia ambil keputusan tinggalkan Uda-Liah, berpindah ke kampung lain. Perkara berkulit hitam tidak penting sangat pada Patih Kibin. Sekejap. Betul, Patih Kibin kalau takat mahu mencari isteri di mana-mana. Biarlah dia memilih perempuan yang tidak secantik Uda-Liah asal sahaja hatinya tenteram. Apalah gunanya kekal bersama dengan Uda-Liah apabila diungkit fasal dia menumpang di kampung isterinya. Tetapi Patih Kibin tidak turun meninggalkan rumah Uda-Liah dengan perasaan yang tenang. Namun jauh di lubuk jiwanya terpendam rasa dendam yang mendongkol. Sebelum mengambil keputusan meninggalkan Uda-Liah, dia sudah tanamkan 3 biji limau di bawah rumah. Selagi 3 biji limau berkenaan terkambus di situ. Selama itulah tiada siapa pun sudi melamar Uda-Liah. Sudah tentulah bertahun-tahun Uda-Liah akan menjadi janda, tidak dilamar sesiapa. Tetapi Uda-Liah tidak peduli apa-apa sekalipun dia menjadi janda. Biarlah tidak ada sesiapa pun lelaki masuk melamarnya selepas ditinggalkan Patih Kibin. Seisi keluarganya mendesak juga supaya Uda-Liah berkahwin lain. Namun hatinya bertutup rapat, tidak mahu menerima lelaki melamarnya selain daripada Patih Kibin. Tentu Patih Kibin dah kenakan ilmu pembenci. Gerutu ayahnya Aki Bagun apabila kenangkan Uda-Liah tidak mahu lagi berkahwin selepas ditinggalkan oleh Patih Kibin. Kalau begitu kita ubatkanlah Liah, ujar Sahat Tunjal mendesak abangnya supaya berikhtiar. Mereka tidak sepatutnya tunduk mengalah kepada Patih Kibin yang mahu menunjukkan kepandaian. Aku takkan menguji Patih Kibin, sahut Aki Bagun mencebik bibir. Mengejek ilmu tangkal pembenci Patih Kibin. Apa sangat dengan tangkal ilmu pembenci setakat tanamkan 3 biji limau di bawah rumah? Bila-bila Aki Bagun boleh madalkan? Perkataan madal pula dah. Siapa-siapa tahu maksud perkataan madal boleh komen Saya nampak madal ni macam maksudnya batalkan ni. Tapi tak apa, kita akan ikut ayat dia Baik, saya ulang balik. Bila-bila Aki Bagun boleh madalkan tangkal Patih Kibin, sekiranya bekas menantunya mahu tunjukkan sangat kepandaian yang tidak seberapa. Nanti dibesar kepala jika kita biarkan. Lantas Sahat Tunjal mencemik muka disebabkan dendam yang mendongkol terhadap lelaki berkenaan. Memang dia terkilan apabila Patih Kibin ingatkan dia supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, tatkala lelaki itu tidak mahu mematuhi kemahuan Uda-Liah. Aku tahu sejauh mana kepandaian dia.
Tersengih-sengih Aki Bagun tidak bimbang apa-apa dengan tangkal pembenci Patih Kibin. Dia tahu 3 biji limau yang ditanam, sekadar harapkan Udaliyah melutut ke sisinya, mendesak supaya diterima semula menjadi isteri. Tentu Udaliyah akan mematuhi kemahuannya meninggalkan rumah Aki Bagun selagi limau berkenaan terkambus di situ. Tatkala turun meninggalkan rumah bapa mentuanya, memang dia mendesak Udaliyah mengikuti ke mana sahaja dia menetap. Tetapi Udaliyah tetap berkeras tidak mahu berpisah dengan keluarganya kalau setakat mengikut kemahuan suami. Tatkala Aki Bagun letakkan geluk air di hadapannya, 3 kali sahaja diketuk jari telunjuk pada bibir geluk, sekaligus 3 biji limau terapung di dalam air. Tersenyum Aki Bagun disebabkan dia dapat mengagak limau berkenaan ditanam oleh Patih Kibin di bawah rumah. Jangan cuba Patih Kibin tunjukkan kepandaian di depannya, sekiranya kail hanya panjang sejengkal. Bila-bila dia mampu tundukkan Patih Kibin hanya dengan tanamkan ruas tebu di bawah tempayan basuh kaki di tangga cucur atap. Nescaya Patih Kibin akan hilang tenaga lelaki sampai tidak berguna apabila mendekati perempuan. Ketika ini tentu Patih Kibin akan datang melutut di hadapannya, minta pulihkan semula tenaga lelaki yang lemah tidak bermaya. Tahu sangat Patih Kibin mengenai bapa mentuanya yang mahir sembuhkan sesiapa sahaja hilang tenaga lelaki. Lantas Aki Bagun menyuruh sediakan akar bertam tergantung tidak cecah ke tanah. Rebus sahaja akar bertam berkenaan, minumlah airnya sampai 3 pagi yang berturut-turut. Baik, saya mencelah sedikit. Dia punya ayat dia biasalah ayat tahun 80-an 90-an itu kan. Saya cuma membacakan Arab-Arab semua dia boleh terima. Dia punya ayat dia macam kias tak kias sangat ni. Okey, baik, kita teruskan. Kemudian dia akan jampikan minyak disapu pada daun pucuk kecubung dengan diurutkan 3 senja berulang kali. Dia akan hembus perlahan dengan membacakan jampi serapah. Gembira ala alim. Kejap. Okey, betul-betul. Baik-baik, saya teruskan. Gembira ala Ali Mali. Wali Mali hidup di atas, hidup di bawah. Hidup dengan kata, bangkit engkau seperti sedia kala. Dengan gerak, berkat, Apabila dia jentik jarinya pada lutut mangsa, nescaya tenaga lelakinya akan pulih tidak bertangguh. Memang Patih Kibin tahu sangat pasal bapa mentuanya diharapkan sangat oleh orang-orang kampung. Bukan takat mereka yang hilang tenaga lelaki sahaja yang mengharapkan Aki Bagun. Kalau lumpuh tidak boleh jejak kaki ke tanah pun mereka meminta orang tua itu untuk urutkan seluruh badan. Masakan Patih Kibin berani menguji Aki Bagun kalau sekadar tanamkan 3 biji limau di bawah rumah. Patih Kibin sekadar harapkan Udaliyah akan kembali semula kepadanya setelah ditinggalkan. Tetapi bukan mudah dia mahu menundukkan Udaliyah semata-mata untuk mahu ikutkan kemahuan dia. Kamu jangan nak berbohong. Jerkah Mak Kanun memberi isyarat bahawa dia tahu mengenai Udaliyah lama menjanda bukan disebabkan Patih Kibin tanamkan 3 biji limau di bawah rumah. Nampaknya awak ni takbur sangat, Mak Kanun. Sahut perempuan hodoh itu mencemik muka tersinggung dengan ejekan Mak Kanun. Udaliyah tu lama menjanda bukan disebabkan Patih Kibin. Tutur Mak Kanun terus mengejek untuk menyakiti hati perempuan hodoh berkenaan. Awak mana tahu, umur awak pun baru setahun jagung. Terkekeh-kekeh perempuan hodoh itu ketawa sengaja membalas ejekan Mak Kanun. Patih Kibin tak tanam 3 biji limau tu. Tutur Mak Kanun memberi isyarat supaya perempuan hodoh itu menatap muka saya yang terconggok di dalam lingkaran cahaya putih. Menggeleng-geleng perempuan hodoh itu tidak berani mengerling ke arah saya. Tetapi dia terus beritahu mengenai Udaliyah yang mengamalkan mandi bunga tengah malam tatkala bulan mengambang penuh. Tidak lama selepas Udaliyah amalkan mandi bunga tengah malam itulah dia berkahwin dengan Pak Umang. Ayahnya Aki Bagun tidak membantah apa-apa. Dia berkahwin dengan Pak Umang yang hampir sebaya dengan ayahnya itu. Beberapa bulan sahaja Udaliyah berkahwin dengan Pak Umang. Suaminya meninggal dunia dengan kesan dikelar pisau pada lehernya. Sebab itu, orang-orang kampung syak Udaliyah yang kelar leher suaminya dengan pisau biar dapat sapukan darah ke mukanya selepas mandi bunga tengah malam. Tetapi siapa pun tidak berani ungkit mengenai kematian Pak Umang kerana bimbang jelmaan lelaki tidak berkepala akan mengganggu.
Mak Anda yang lancang mulut menuduh Udaliah kelar leher bapa saudaranya itu tergamam membuka pintu serambi apabila jelmaan Pak Umang tidak berkepala terjegat di tengah halaman. Sebaik saja terdengar orang memanggilnya dari tengah halaman, segera Mak Andap membuka pintu tatkala senja samar-samar mengepak. Terkaku Mak Andap melihat jelmaan bapa saudaranya, Pak Umang terjegat dengan tidak berkepala. Darah mengalir pada leher Pak Umang sambil tangannya melambai-lambai ingatkan Mak Andap supaya tidak bimbang apa-apa. Ketika suami Mak Andap menerpa ke pintu, jelmaan berkenaan hilang laksana asap nipis di puput angin. Sebab itu Anjang Siakir ingatkan isterinya Mak Andap supaya tidak ungkit sangat mengenai kematian Pak Umang. Tidak lama selepas kematian Pak Umang, seisi kampung menjadi heboh apabila Udaliah berkahwin lagi. Marah benar Aki Bagun dengan keputusan Udaliah berkahwin dengan Mak Deman yang masih muda benar. Sebab itu Aki Bagun usir anaknya supaya tidak jejak kaki di kampung berkenaan. Biarlah Udaliah tinggalkan kampung halaman daripada meneruskan perbuatannya mengamalkan mandi bunga tengah malam. Aki Bagun dapat mengagak tentu anaknya sudah dirasuk syaitan hingga tidak dapat lagi mengawal perasaan. Hanya beberapa minggu selepas Udaliah meninggalkan kampung halaman bersama suaminya Mak Deman, seisi kampung gempar apabila menemui Aki Bagun terkejang mati dengan kesan berkelar pada lehernya. Masakan pula Udaliah kelar leher ayahnya dengan pisau tatkala dia jauh meninggalkan kampung halaman. Beberapa bulan setelah berkahwin dengan Udaliah, orang-orang kampung Orang-orang kampung tempat mereka berpindah pun diberitahu mengenai kematian Mak Deman. Kesan berkelar dengan pisau pada lehernya juga masih memercik darah tatkala mayatnya dimandikan. Memang Udaliah mengakui dia sendiri tidak tahu bagaimana suaminya mengalami kejadian demikian. Bimbang juga Udaliah mahu berkahwin lagi setelah menyedari suaminya akan dikelar leher. Asal sahaja bulan mengambang penuh, memang dia amalkan mandi bunga 7 warna di telaga. Dia akan lumakkan mukanya dengan darah ayam selasih setelah selesai mandi, sebaik sahaja diasap dengan kemenyan. Sepanjang malam dia tidak benarkan suaminya menjengah masuk ke bilik hingga 3 malam berturut-turut. Ketika ini Udaliah sekadar ditemankan puteri yang tidak kelihatan di dalam gelap gelita. Dia sekadar mendengar bisikan puteri berkenaan supaya berbaring dengan membuang semua pakaian. 3 malam berturut-turut dengan puteri berkenaan, dia sekadar menjamah bertih yang disediakan di dalam 7 piring. Suaminya tidak dibenarkan menjengah ke dalam bilik sebagai pantang larang yang mesti dipatuhi. Sekiranya melanggar pantang larang, nescaya lehernya dikelar dengan pisau tajam hingga menggelepar terguling di lantai. Mak Deman, dia langgar pantang larang, tutur perempuan hodoh yang terkial-kial dalam usungan mayat menahan kesakitan akibat tusukan tombak pada dadanya. Lantas saya bisikkan pada Mak Kanun supaya tidak melayani perempuan hodoh berkenaan. Segera Mak Kanun bacakan Al-Fatihah 3 kali menyebabkan usungan mayat itu berputar-putar tidak menentu. Tercungak-cungak perempuan hodoh itu berpaut kuat supaya tidak tercampak akibat usungan mayat yang berputar-putar. Biarlah perempuan hodoh itu jelaskan mengenai Udaliah terpaksa berkahwin dengan 7 lelaki dalam satu waktu. Tetapi saya ingatkan Mat Kanun jangan melayaninya. Perkara Udaliah berkahwin dengan 7 lelaki semata-mata tidak mahu berlaku kejadian leher suaminya dikelar. Tidak sama dengan jelmaan perempuan hodoh yang sengaja mahu memperdayakan Mat Kanun. Perempuan hodoh berkenaan jelaskan mengenai pantang larang mandi bunga tatkala bulan mengambang penuh, biar Udaliah kelihatan tidak di mamah usia. Mestilah berkahwin sampai 7 suami dalam satu masa. Kalau Udaliah sekadar berkahwin seorang suami saja, nescaya lelaki itu mati dikelar leher. Memang Udaliah tidak mahu suaminya mati dikelar leher akibat melanggar pantang larang menjengah dia di dalam bilik sewaktu berkurung 3 hari berturut-turut. Sebab dia terpaksa berkahwin sampai 7 suami dalam satu masa. Siapa pun suaminya tidak syak apa-apa disebabkan mereka sentiasa melihat Udaliah sentiasa di sisi. Hinggalah salah seorang suaminya mati akibat tercekik tulang ayam. Serba salah juga Udaliah mahu menjengah. Kalau dia gagahi juga untuk menjengah, sudah tentulah keluarga suaminya cam mengenai dirinya berkahwin sampai 7 orang suami. Ketika inilah perempuan hodoh itu menjelma lindungkan Udaliah menyebabkan keluarga suaminya tidak peduli sangat sama ada dia menjengah ataupun tidak. Aduh,
Kat sini saya confuse pula lah. Siapa-siapa boleh terangkan Sebab saya baca saya pula yang tak faham. Sekarang ni dia kahwin serentak ke macam mana? Dan kejadian mati tu pula berasingan tempat tapi dia kahwin dalam satu masa ke macam mana? Siapa-siapa yang faham minta tolong jelaskan balik dalam komen Bantu. Saya baca, saya pula yang tak faham ni. Aduh. Nak bagi faham boleh saya kena ulang balik baca lagi sekali. You all kena teman saya balik Baik, kita teruskan. Tetapi moyang labang menyedari kejadian yang menimpa keluarganya sendiri apabila berkahwin dengan Udalia. Ni kisah pasal moyang labang. Baru saya bertanya pada yang episod lepas. Dia tahu mengenai Udalia berkahwin dengan 7 lelaki hingga kelihatan sentiasa berwajah muda. Lantas moyang labang beritahu semua suami Udalia disebabkan mereka berkahwin dengan seorang perempuan. Sebaik saja rahsianya terbuka, tiba-tiba saja Udalia hilang dari kampung berkenaan. Tetapi moyang labang tidak mengalah sekalipun semua suami Udalia menuduh dia mahu memisahkan mereka dengan perempuan itu. Masing-masing rela menjadi suami Udalia asal sahaja perempuan itu menerimanya. Sebab itu moyang labang sediakan air 7 gelok, lantas memakai pakaian serba hitam dengan selempang, juga berwarna merah. Dia menggenggam keris panjang sejengkal dengan luk 3 berhulu kayu cengal. Apabila moyang labang sudah siap berpakaian demikian, memang dia akan menyeru segala sahabatnya yang tidak boleh dilihat sesiapa pun. Tatkala jelmaan sahabatnya terconggok di sini. Maaf, bukan sini. Alah, naik pula bulu rumah kurang. Saya ulang balik Tatkala jelmaan sahabatnya terconggok di sisi, moyang labang melihat perempuan hodoh berlegar-legar memegang tangan Udalia mahu melarikan diri. Tetapi mereka berdua terkurung di kawasan pondok beratapkan daun bertam yang dianyam. Apabila moyang labang hembuskan jampi serapah, sekaligus rumah beratap kana bertam yang dianyam itu terbakar disambar api. Terkejut perempuan hodoh itu apabila api membakar pondok beratapkan bertam dianyam. Terpaksa dia lepaskan Udalia terus melayang ke udara. Ketika ini Udalia tidak dapat mengelak, terus terperosok ke dalam pondok yang terbakar dalam jeritan yang mengerikan. Okey, kat sini tadi saya faham Udalia ni yang melayang. Rupanya hantu buruk tu tadi yang melayang. Okey, bye. Baik, kita teruskan. Ketika ini, seisi kampung menyedari rumah Udalia terbakar hangus menyebabkan perempuan itu terkurung tidak dapat melepaskan diri. Selama dia menghilangkan diri, memang Udalia tidak ke mana-mana, tetapi sekadar terconggok di tengah rumah dengan tidak dilihat oleh sesiapa. Kalau tidak disebabkan rumahnya terbakar disambar api, memang semua suaminya tidak menyedari Udalia terconggok di dalam rumah. Mereka mendengar jeritan Udalia meminta pertolongan, tetapi siapa pun tidak mampu menyerbu ke tengah api yang marak bernyala itu. Tetapi perempuan hodoh yang melayang ke udara tidak dapat lari ke mana-mana. Dia tertampan pada lembaga tinggi yang tercegat hingga kepala cecah ke awan. Tidak bertangguh, moyang labang ikat seluruh tubuh perempuan hodoh itu dengan rantai besi terus dicampakkan ke bawah batu yang bertimpuh. Aku pasung kamu di bawah batu ni, pelesit. Bentak moyang labang sebaik saja perempuan hodoh berkenaan diperosok ke bawah batu berkenaan. Dalam keadaan marah itulah jiran-jiran mendengar moyang labang membentak menyebut pelesit. Mereka sendiri tidak tahu mengenai pelesit yang dituturkan oleh moyang labang tatkala dia menghadapi 7 gelok air yang menggelegak bagaikan mendidih terjerang di tungku. Moyang labang tu dah bertahun-tahun mati. Lantas Mak Kanun mencebik bibir mengerling perempuan hodoh yang terkial-kial di atas usungan mayat. Kamu jangan nak memperdayakan aku. Dia memberi amaran supaya jelmaan usungan mayat itu tidak mengganggu penduduk kampung. Memanglah aku ni nak pergi sekarang ni, sahut perempuan hodoh itu cuba mencabut tombak yang tercancang menusuk dadanya. Tapi kenapa tak pergi juga? Jerkah Mak Kanun terus azan hingga 7 kali diikuti dengan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekaligus jerit perempuan hodoh itu melangsing ke udara sebaik saja kilat memancar diikuti dengan petir yang berdentum. Alam silauan cahaya kilat itu berkelihatan usungan mayat disambar api menyebabkan perempuan hodoh itu terperangkap di situ. Ketika ini Mak Kanun menghembus ke arah usungan mayat yang terbakar dengan membaca, Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tatkala saya mengusap-usap muka, mereka yang berkumpul di atas surau beritahu mengenai Mak Kanun baru sahaja naik menjejakkan kaki. Tersenyum Mak Kanun mengerling saya, lantas duduk di sisi ayahnya Malim Tekeh. "Kamu ni, dari mana Mak Kanun?" tutur Malim Tekeh apabila melihat anaknya berpeluh hingga basah belakang bajunya. Baik, terima kasih kerana sudi dengar daripada mula sampai habis. Untuk episod kali ni memang dia macam ada twist plot sikit, pusing sana pusing sini ya. Baru kita faham rupanya dia daripada keadaan di mana ustaz ni kan. Daripada cara dia tidak berada di tempat kejadian tu secara lahiriah. Itu Alkisah dia yang sebenarnya. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi dengan episod yang seterusnya nanti. Kita akan bertemu pada episod yang ke-70 yang bertajuk Bertunggang di Bahu Hantu Tinggi. Ini pun adalah sambungan daripada kisah yang ke-69 ni tadi. Okey, baik. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.